Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Azmi daripada Semboyan Malaysia. Hari ini kita bersama lagi dekat Semboyan Table Talk, iaitu hari ini kita akan bincangkan isu-isu yang lebih, orang cakap, lebih panas dan lebih detail berkenaan dengan kemanusiaan dan perjuangan global. Tapi sebelum kita masuk topik yang panas ni, izinkan Pablo untuk perkenalkan diri. Saya Pablo Amirul akan menjadi host untuk episod kali ni. Kali ni Pablo kali ni lain sikit. Lain sikit. Bang. Dia lagi orang kata sensitif, panas, dan perlu diketahui oleh anda sebagai penonton. Sebelum ni dah panas pasal isu abang. Ini kita bawa isu lagi panas. Tak, kali ni bukan Pablo yang panas. Ada orang lain yang akan memanaskan untuk episod kali ni. Tapi sebelum tu, kepada anda yang telah pun subscribe Table Talk, terima kasih diucapkan. Kepada yang belum, tunggu apa lagi? Subscribe, sebab kita akan bawa topik-topik yang lebih hangat, lebih panas, lebih ramai lagi tetamu-tetamu yang kita akan jemput. Bukan saja daripada orang kata perundangan, hiburan, kewangan, tetapi juga kemanusiaan juga kita ada jemput. Okey, sebelum kita nak perkenalkan tetamu kita ni, apa kata kita akan kembali selepas ini. Apa-apa pun, hashtag kami Sembang Sini baru tahu langit tinggi ke rendah. Kembali selepas ini. Kembali kita semula sekali lagi. Okey, pasti korang tak sabar tetamu yang kita akan perkenalkan ini. Seorang yang Pablo rasakan pernah mengikuti perkembangan beliau di kaca TV sebelum ni. Betul. Sebelum ni Pablo pernah baca dia punya daripada artikel tentang orang kata ada sebuah pertubuhan yang melakukan misi-misi kemanusiaan bukan saja di Malaysia tetapi di luar negara juga. Kira Asia lah bang. Asia. Betul. Bukan mudah tu. Bukan mudah sebenarnya. Bukan mudah. Tapi kalau kita nak tahu lebih lanjut, apa kata kita mempersilakan saudara Aziro Syafiq. Nama dia ataupun lebih dikenali sebagai Apik. Kita datang. Selamat datang bro. Selamat datang. Terima kasih bro. Terima kasih atas jemputan. Handsome juga kau depan-depan Selalu sebab dia kalau kat dalam media kan dia proper sikit kan. Tapi nak tahulah kan, selalunya orang-orang yang buat benda-benda ni berhadapan dengan isu yang kita nak ketengahkan, sepatutnya muka tu dia ganas, tapi tak expect pula muka sopan santun macam ni. Dia biasanya yang ganas tu orang bawah. Ganas orang bawah. Betul. Sebelum kita nak tahu lebih lanjut ni, Apik, Pablo boleh panggil Apik. Apik boleh panggil. Panggil pada Apik lah. Kita dapat tahu dia ni merupakan seorang director di sebuah syarikat, APX Global. Dekat APX Global tu sebenarnya buat apa? Dia lebih kepada import export barang daripada China. Dan saya pun ada bisnes yang lain. Ada kedai elektronik, ada barbershop dan sebagainya lah. Dan first syarikat ni adalah tujuan dia untuk export segala barang-barang daripada China. Daripada China ke sini lah. Dan kita juga buat shipping untuk hantar door to door lah. Ini barang-barang daripada China. Sejak 2017 dulu lah. 2017 terlibat dengan logistik dan shipping punya domestik dengan ni. Bukan salah. Waktu tu saya pergi China waktu umur 19. 19 Bro, 19 Pablo tengah belajar lagi bro. Macam mana 19 dah boleh sampai China ni? Memang 19 dah pergi sana? Ya, ada kawan bawa. Kawan bawa. Ingatkan tadi bunyi macam berkelana selalu. Start daripada tu saya pergi setiap bulan. Sebab China ni kalau nak masuk dia, setahu saya lah, dia kena yang pandai cakap Mandarin, betul tak? Sebab takut ada penipuan kat situ. Ya betul. Itu ketika umur saya 19 dulu. Memang susah kita kena ada orang kawan ke ataupun kita kena pandai Mandarin. Betul. Tapi bila start daripada 2020, and kebanyakan company sana dia dah ubah prosedur untuk ambil pekerja. Dan at least dia kena cakap
pandai cakap English lah. Walaupun simple English. Okey, faham. So itu memudahkan lagi. 2000 berapa tu start tu? 2016 dulu memang tak ada lagi. Memang kita cakap macam ayam dengan itik lah. Betul. Pakai Google Translate lah apa lah. Yes. Jadi start 2020 tu. 2020 2020 sebelum selepas COVID ataupun sebelum COVID dia orang dah start dah pengambilan untuk mana-mana pekerja diwajibkan at least simple English kena faham. Simple English. Okey, faham. Yelah, bagus juga sebab yang datang kepada negara China ni bukan bukan daripada Malaysia kan. Betul. Malah daripada semua satu dunia yang datang. Itu kalau kita bercakap sebagai seorang ahli perniagaan yang patut anda ketahui di sebalik nama Azirul ni. Tapi Pablo nak cuba faham bagaimana seorang ahli perniagaan tiba-tiba boleh nak terlibat dengan Apik juga ada terlibat dengan pertubuhan masyarakat dan kemanusiaan antarabangsa di bawah MHO. Ya, betul. Cuma secara official ni bukan ahli, tapi saya membantu. Dan saya dilantik menjadi ketua untuk bahagian unit pemenangan manusia. Oh, dilantik lah. Ya, saya dilantik. Saya membantu MHO sebab MHO antara NGO yang bawa isu ni. Yelah, betul. Jadi saya bersetuju dengan Datuk Isham, kita gunakan platform dia. Dan misi saya uruskan. Pablo suka kamu punya nak terlibat dengan misi kemanusiaan tu, tapi Pablo lebih tertarik nak bertanyakan daripada seorang usahawan lah, kamu usahawan, dah ada bisnes, dah ada duit, dah ada sebab orang kerja ni kerja pening ni, kerja pening. Pergi berdepan dengan ni semua. Sebenarnya apa yang menarik seorang individu ni bernama Apik ni untuk join pertubuhan ni ataupun terlibat dengan untuk membanteras ataupun untuk menghapuskan pemandangan manusia ni? Dia pada peringkat awal dia, saya memang terlibat dengan usahawan lah, perniagaan. Dan saya juga konsultan di negara Brunei. Saya menghubungkan negara Brunei dengan negara China untuk tujuan ekonomi dan perdagangan antarabangsa. Dan dalam masa yang sama, saya memang ada link yang ramai. Kita ada kawan-kawan yang ramai, termasuk di Asia. Kita ada rakan-rakan yang merupakan ahli perniagaan, dan mereka juga mempunyai kawan-kawan yang berpengaruh di negara masing-masing. Jadi hubungan dalam perniagaan saya ni adalah hubungan secara rakan perniagaan lah, yang kita kenal antara sama lain. Tetapi dalam masa sama, di sebalik kita ni ahli perniagaan, kita ada rangkaian. Kerana setiap perniagaan di antarabangsa ni, kalau tidak ada rangkaian, itu bukan antarabangsa. Itu bukan melibatkan international. Jadi dengan rangkaian yang kita ada, dengan rakan-rakan yang kita ada, jadi saya menawarkan bantuan kepada MHO. Disebabkan pada ketika itu Datuk Isham meminta bantuan saya untuk saya terlibat di dalam misi ini. Kerana kalau kita tengok untuk menjalankan misi macam ni ataupun melibatkan negara dengan negara, antara hubungan diplomatik di antara dua negara pun bukan mudah. Tambah pula kita ni satu negara ni, kita nak kata keburukan negara kamu. Ibarat saya negara A, saya nak bagi tahu negara B, negara kamu ni jadi sarang pusat sindiket. Bukan mudah untuk kita nak maklum begitu. Tambah pula dengan pihak berkuasa kita, pihak Interpol pun, dia ada limit power. Kerana keterbatasan perundangan dan menidakkan kerjasama lagi di antara negara yang terlibat. Negara-negara korup, kalau kita tengok Myanmar, negara korup dan negara-negara miskin. Jadi jika negara dia makan duit dengan sindiket, yang kita bercakap dengan bukan sindiket biasa, ni sindiket antarabangsa, dah tentu dia ada billion. Dia ada at least million dia bayar kepada government tu setiap tahun. Yang mana fund itu datang daripada mereka, sindiket-sindiket daripada China. Mereka tidak beroperasi di negara mereka, kerana negara mereka tu negara yang sangat ketat perundangan. Sebab hukuman mati kalau kata jadi skamer di negara China. Ya, jadi mereka target negara-negara miskin. Jadi apabila mereka buka di negara-negara miskin ni, mereka bayar kepada government. Bagaimana Interpol kita nak dapat kerjasama daripada negara itu, sedangkan pihak polis di negara itu tak boleh buat apa-apa sebab menteri dia makan duit tu. Menteri dia makan dia, kerajaan dia. Secara tak langsung saya boleh cakap Presiden Min Aung Hlaing, dia makan duit daripada For Family. Memang benda tu telah diterbitkan, yang dia tu mendapat habuan sekitar 2 ke 300 juta setahun. USD Jadi USD. Bagaimana kita nak bercakap tentang satu badan yang berkuasa,
di negara kita, nak mendapatkan kerjasama dengan badan berkuasa di negara yang lain, itu bukan mudah. Dan perkara ini dimaklumkan juga oleh salah seorang pegawai kanan Bukit Aman di TRI. Mereka Etisom. Dia pernah bagi tahu saya yang laporan yang orang buat, dia orang hantar kepada kedutaan kita di Yangon. Dan apabila kedutaan kita di Yangon berhubung dengan pihak Kementerian Dalam Negeri di sana ataupun pihak yang bertanggungjawab dalam isu ini, termasuk Interpol, dia tak dilayan sama sekali. Dan apa alasan kerajaan di negara-negara miskin dan korup ni? Dia kata macam contoh saya ambil Myanmar. Jawapan menteri dia senang je, wilayah tu bukan di bawah pentadbiran dia. Ya, betul. Wilayah tu adalah pentadbiran puak penentang, yang menentang kerajaan. Jadi apa jalan yang ada? Kadang-kadang bila kita ingat balik dengan cara dan situasi begini, kita tak boleh nak gunakan jalan yang terlalu clean, yang ya betul, lurus lah. Tidak boleh gunakan jalan yang lurus untuk kerja yang bengkok. Jadi kita kena guna cara yang lain, underground juga. Cara yang underground, tetapi dalam sama dia memberi kebaikan dan kepentingan kepada rakyat-rakyat kita juga. Okey, seperti Pablo tertarik tadi sebab dia terlibat kerana kamu berkata tadi rangkaian bisnes perniagaan yang dimiliki menjadikan salah satu faktor kenapa kamu terlibat dalam MSO punya pertubuhan ataupun misi dalam membanteras pemerdagangan manusia. Adakah kebetulan ataupun secara langsung memang you punya connection tu memang semua orang ada isu ni juga pasal benda ni dekat negara diorang ke apa ke? Sebab tadi Apik cakap you nak cakap keburukan tentang negara tu, you kena ada someone from there to support you punya. Memang ini melibatkan rangkaian saya ni di negara-negara yang terlibat. Kita ada kawan, kita ada rangkaian dengan keseluruhan negara-negara terutama di Asia. Apabila melibatkan rakyat Malaysia, jadi saya memohon bantuan diorang, di mana diorang ni di negara diorang berpengaruh. Kalau kita tengok setiap ahli perniagaannya, diorang ni level tycoon orang panggil tau. Tycoon ni maknanya dia berpengaruh, dan dah tentu dia ada segala jenis macam-macam orang di negara-negara dia. Itulah level tycoon, bukan tycoon. Jadi kalau level tycoon ni memang mempunyai rangkaian yang sangat besar, yang punya empire lah. Empire. Ini bukan masalah besar untuk diorang. Jadi apabila melibatkan di negara itu, jadi saya minta bantuan daripada kawan-kawan saya di situ. Jadi diorang mudah untuk bantu. Bukan bermakna diorang terlibat ataupun diorang mengalami nasib yang sama, tak. Diorang membantu atas sifat brotherhood di antara kita, kenalan di antara kita. Sedikit info sedikit maklumat yang Pablo ingat nak kongsikan kepada penonton yang sedang menonton sekarang ni. Kalau anda nak tahu, selain daripada terlibat dengan misi kemanusiaan, seorang ahli perniagaan, beliau juga diiktiraf di sebuah negara, Brunei, dan masuk dalam Brunei Book of Record. Boleh Pablo tahu pengiktirafan yang anda dapat ni pada tahun lepas 2023, correct? No, 2020. Saya ambil 2022. Saya baru ada peluang untuk pergi ambil. Sebab COVID kan, COVID apa semua. Brunei antara negara yang lambat buka pintu sepadan. Faham. Jadi kongsikan sikit sebab yang ini korang kena tahu tau. Sebab pada Pablo, hey, come on, orang Malaysia diiktiraf di Brunei, masuk dalam Brunei Book of Record. Ada sebab. So sebab dia kenapa? Macam mana boleh ni? Saya daripada saya umur 20 dulu, saya telah dipanggil oleh persatuan keusahawanan di Brunei untuk membantu mereka menjalinkan kerjasama hubungan perniagaan dan perdagangan di antara negara Brunei dengan negara China. Kalau kita tengok Brunei ni, dia sebuah negara yang berpendapatan tinggi juga. Dan dari segi rakyat mereka juga berkemampuan, mempunyai wang yang banyak. Tetapi mereka tidak ada hubungan yang secara terus untuk berniaga di antara negara Brunei dengan negara China. Kebanyakan orang Brunei, jika mereka nak berniaga, mereka akan datang ke Malaysia untuk ambil barang. Mereka akan datang ke Kenanga, akan datang ke Coket. Jadi tempat-tempat borong ni yang menjadi tumpuan dia orang. Dalam masa yang sama,
dia orang tak ada satu link yang boleh menghubungkan dia orang dengan China. Even dia orang tak tahu kat mana nak ambil barang-barang ni. Oh, Brunei. Ya. Banyak duit pun tak tahu mana nak. Dia antara depends. sebabnya kenapa? Ke sebab tak ada link ke ataupun sebabkan Satu apa sebab di Malaysia ni kita memang tahu ada pusat-pusat borong yang memang kita terkenal lah. Yes, cuma Jadi dia orang senang untuk datang cari barang dan jual. Betul. Tapi saya tahu lubuk sebenar dia. Yelah, dia punya tempat dia kan. Lubuk sebenar dia di China. Yang mana kenanga ni pun ambil sana juga. Yelah, betul. Sebab Offer dia, maksudnya kamu offer perkhidmatan kamu yang punya apa? Saya dijemput oleh satu orang kaya di Brunei. Dia cara tak langsung. Cara tak langsung. Ya. sebab memang kita tak nafikan memang barang-barang yang dekat kita ni kebanyakannya yang elektronik semua daripada China. Betul. Tapi kenapa tak dapat link tu daripada awal? Ada antara sebab dia kenapa? Dia sebab satu, Brunei ni dia bukan negara yang besar. Okey. Dia population dia pun 500,000 je. Betul. Jadi maknanya dekat situ peratus ahli perniagaan tak tinggi, tak ramai. Okey. Jadi dia orang ni lagi satu, kedudukan tempat lubuk di mana apa semua tu dia orang tak tahu. Sebab China ni besar. Yelah. Jadi margin untuk dia orang punya ahli perniagaan pun kecil. Ya, betul. Jadi apa yang dia orang tahu adalah limit akses dia orang. Jadi dia orang datang ke kenanga aje senang, cokit. GM. Tapi kalau kita tengok produk yang dia orang ambil atau dia orang minta untuk dibekalkan tinggi, besar. Betul. Jadi saya telah dipanggil untuk membantu negara Brunei dan saya dah ngajar ribuan orang. Okey. Untuk bagaimana saya nak menghubungkan kamu sebagai ahli perniagaan untuk berurusan secara terus dengan negara China tanpa melalui pihak ketiga. Okey. Saya sampai tahap di negara Brunei tu, saya gunakan port di Limbang dan juga port di Miri untuk kemasukan semua barang-barang shipping kontainer daripada China. Sebab di Brunei tak ada. Yelah. Tak ada port. Jadi saya jadikan port di Limbang dan juga port di Miri. Dalam masa sama, apabila barang sampai, diorang akan bawa Hilux ataupun lori ataupun diorang bawa kereta untuk datang ke seberang. Sebab kalau kata saya tengok alamat, kalau kamu ni duduk ke Kuala Belait ke belah-belah dia ada 4 daerah di Brunei. Mana yang duduk di daerah Kuala Belait atau di daerah Muara macam tu, kita akan hantar dia ambil ke Miri sebab bordernya dekat dengan Miri. Betul. Tapi kalau belah-belah sana, yang lagi satu belah-belah Serasa dan sebagainya, Bandar Seri Begawan, kita hantar pergi ambil ke Limbang. Faham. Jadi saya menggunakan 2 port ni untuk masukkan barang-barang daripada China datang ke port dan terus diseludup pula dibawa masuk. Dia dah seludup ni. Sebab saya dah biasa seludup orang daripada Myanmar masuk ke rakyat kita. Jadi dari segi saya gunakan pengangkutan diorang daripada Brunei. Brunei ni bagus tau. Apa-apa produk daripada negara lain lah. Okey. Kalau dia orang bawa, masuk je pintu sepadan, dia tak cukai. Oh. Maknanya kerajaan Brunei dia menggalakkan dia punya rakyat berniaga. Saya pernah bagi tahu Brunei dalam kelas saya. Saya cakap, selagi korang ambil dengan pihak ketiga, selagi itulah harga pasaran di Brunei takkan turun. Betul. Selepas saya buat sistem ni, saya ngajar dia orang teknik ni dan saya menghubungkan dia orang secara terus, maknanya dia orang dapat harga barang lebih murah. Lebih murah berganda-ganda. Betul. Jadi dari situ saya dah mengubah harga pasaran di negara Brunei menjadi lebih rendah daripada asal. Sistem tu you dapat ubah kan? Ya. Dan kerana itulah pengiktirafan tu diberikan kepada saya. Sedangkan sampai sekarang, dan saya rasa sampai bila-bila saya seorang-seorang je rakyat Malaysia yang terima lah. Kerana apa, syarat untuk menerima CJ Brunei Record adalah mesti daripada warga negara dia. Dia tidak buka untuk foreigner. Betul. Untuk warga luar negara. Tetapi saya dikecualikan kerana saya mengajar rakyat dia. Yelah. Memang saya ni orang luar. Maksudnya you memang terus direct link lah, pergi ke sana lah. Ya. Okey. Jadi ini Pablo rasa dia semua dalam ni tepuk. Ya. Oi, ni rakyat Malaysia ni bukan dapat pengiktirafan di Brunei ni. Senang. Ini orang kata bukan kaleng-kaleng ataupun bukan biasa-biasa. Sebab dekat Malaysia sekarang yang saya tahulah, tahun zaman digital lah. Zaman digital ni sekarang dah ada dah daripada Malaysia nak direct link ke China. Betul tak? Betul. Zaman sekarang ni dia kena faham walaupun dalam keadaan sistem yang canggih sekarang ni, kita boleh menggunakan apps untuk order dan barang sampai, tetapi ada kebanyakan barang-barang yang sampai ini tidak berkualiti. Yes, betul. Setiap produk di China, apabila dikeluarkan satu model,
model tu mesti ada 4 kualiti. 4 kualiti Kalau kita tak berurusan dengan dia orang, kita tak tahu macam mana suasana perniagaan di sana, kita tertipu. Kita terperangkap, dan kita terperangkap dengan perkara yang dimanipulasi oleh mereka. Antaranya perbandingan grade. Dia punya grade lah. Sebenarnya cawan ni ada 4 grade. Dia ada 4 grade. Jadi kalau kata kita bergantung sepenuhnya kepada apa-apa aplikasi untuk order barang, kita tertipu dengan dia punya dari segi kualiti, grade dan ketahanan. Dan jangan sangkakan barang yang kita order di aplikasi contoh Alibaba, Lazada dan sebagainya itu murah. Sebenarnya kalau kita pergi sana lagi murah. Kita nego, tengok MOQ dia berapa. Betul. Lebih murah kita dapat. Lebih murah, betul. Lebih murah daripada tu. Jadi kena masih lagi. Tapi sekarang dekat Malaysia, dekat KL lah saya kata, bukan Malaysia lah. Kalau kat KL dah ada kan company-company China yang letakkan dia punya team consultant kat sini, betul, untuk menguruskan kan. Ya, memang ada, dia orang ada letak. Tapi itu kebanyakannya adakah itu syarikat China ke syarikat sini Itu syarikat sini yang bekerjasama dengan syarikat China. Okey, faham. Dia orang bukan mudah untuk buka satu satu cawangan sesuka hati untuk jadi benda, melainkan ada usaha sama di antara company sini dengan company sana. Yelah. Tetapi itu benefit tu dimanfaatkan oleh bangsa Cina. Okey, faham. Sebab itu dia orang boleh monopoli kekuatan ekonomi. Dari sudut produk-produk. Tak ada ke syarikat-syarikat Malaysia yang memang you kenal ke dekat KL ni, yang memang jaga ni? Salah satunya you lah. Ya, tapi kalau kita tengok dalam keadaan sekarang ni, saya tengok ramai lah yang dah buat. Dah buat. Tapi kebanyakan lah dia orang kata dia orang ada bekerjasama lah. Tak. Sebenarnya dia orang ambil produk juga, dia orang ada margin dia orang ada margin juga kan. Dia orang, sebab setahu saya dia orang, yang saya pernah lah berurusan juga bang pasal jual beli ni kan. Sebenarnya dia orang orang cakap markup harga. Kalau betul diorang agent kepada direct link pada China, diorang takkan bagi harga saya macam tu. Betul. Sedangkan kalau saya pergi beli direct sekalipun, saya akan dapat jauh lebih beza. Kadang-kadang 80% dia punya perbezaan tu bang. Kalau untuk orang meniaga penting, sebab barang beza 50 pun, sebab you order banyak. Dah beza RM5,000. Contohnya agent permintaan markup adalah sesuatu benda yang akan kami relatekan, akan kaitkan pasti dalam topik yang kita nak bincang ni. Kalau diorang ni bincang pasal bisnes kat sini sampai besok 3 hari podcast. Betul. Tapi Pablo akan membawakan kepada penonton-penonton apakah yang kaitan dengan perniagaan dilakukan oleh Hafiz ni dengan dia punya orang kata sistem perniagaan yang dicuba applykan dalam orang kata untuk menyelesaikan misi pembendagangan manusia. Akan kembali selepas ini dalam Table Talk. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami selepas ini.